Okey, bab baru, bab 7, pengatur caraan linear. Okey, 2 subtopik sahaja yang kita akan belajar dalam pengatur caraan linear iaitu model pengatur caraan linear dan aplikasi pengatur caraan linear. Okey, pengatur caraan linear banyak digunakan dalam bidang sains ekologi, pengangkutan dan organisasi perniagaan untuk meminimumkan kos dan memaksimalkan keuntungan. Okey, tajuk ni juga banyak digunakan oleh pakar-pakar perisian komputer. Okey, lepas tu pengurus firma pun dia akan guna pengatur caraan linear. Okey, kata kunci untuk bab ini model matematik, kekangan, fungsi objektif, rantau tersaur dan pengoptimuman. Okay, istilah dia je susah kita nak sebut tapi benda dia tak adalah susah. Okay, benda dia biasa-biasa sebenarnya yang kita dah selalu jumpa. Okey, yang pertama model pengatur caraan linear. Okey, untuk model pengatur caraan linear ni kita ada 3 langkah. Langkah pertama, kita kenal pasti pemboleh ubah satu keputusan. Okey, dan selalunya kita akan guna huruf X dan huruf Y. Langkah yang kedua, kita kenal pasti fungsi objektif. Okey, fungsi objektif untuk maksimum atau minimum. Okay, maksimum atau minimum. Dan yang ketiga, kita kenal pasti kekangan. Okay, kekangan, kita akan guna simbol ketaksamaan. Okay, sama dengan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Okay, kekangan mestilah ada dalam sebutan semua pemboleh ubah keputusan. Okey, membentuk model matematik ni dia akan bagi satu persamaan atau ketaksamaan dan awak kena terjemahkan ataupun kena lukis dia dalam bentuk grafik. Okey, biasanya kalau matematik dalam bentuk grafik ni bentuk graf lah. Okey, dalam bentuk graf. Okey, model matematik terdiri daripada kekangan atau fungsi objektif yang ditentukan daripada situasi ataupun masalah yang diberi. Okey, yang ni tadi kan saya beritahu kita akan guna ketaksamaan. Okey, kalau dia ada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, kita akan guna garis padu. Okey, garis padu ni garis penuh lah. Okey, satu garisan penuh. Garis tu kalau ada sama dengan kat bawah dia. Okey, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Okey, kalau dia guna lebih besar atau lebih kecil sahaja, tak ada sama dengan dekat bawah dia ni, kita akan guna garis sempang. Okey, garis putus-putus. Bila masa kita nak guna? Bila kita lukis graf. Okey, bila kita terjemahkan ketaksamaan kita ke dalam bentuk grafik. Okey, so kita akan gunalah ni garis penuh ataupun garis putus-putus. Okey. Okey, contoh 1. Contoh dulu, kita buat dulu satu-satu contoh. Okey. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Okey, yang ni dia kata tuliskan. Jadi kita kena keluarkan ketaksamaan dia. Ketaksamaan ataupun persamaan. Okey, dia tak suruh lagi terjemahkan dalam bentuk grafik. Okey, yang pertama, perimeter sebuah bingkai gambar berbentuk segi 4 tepat mestilah tidak lebih daripada 180. Okey, kita ada bingkai gambar segi 4 tepat. Jadi panjang dia, ukuran dia berbeza dengan lebar dia. Okey, panjang dengan lebar. Okey, kalau dia segi 4 tepat, kalau yang atas ni Y, yang bawah ni pun Y. Kalau sebelah kanan dia X, yang sebelah kiri ni pun dia akan X.
Okey, panjang sisi dia sama. Kiri dengan kanan, atas dengan bawah. Okey. Ayat yang dia bagi perimeter. So bila perimeter, kita akan tambah semua panjang sisi. Okey, kita akan tambah. Lepas tu dia kata berbentuk tidak lebih daripada 180. So bila tidak lebih, kita akan guna simbol lebih kecil. Okay, simbol lebih kecil. So apa yang kita nak buat dekat depan ni? Perimeter, panjang sisi. So bila panjang sisi tidak diberi, kita wakilkan dengan pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Kita akan tengoklah ada berapa X dan ada berapa Y. Okay, dekat sini perimeter dia kita akan buat X tambah X tambah Y tambah Y. Okay, X tambah X, 2X. Y tambah Y, 2Y. Jadi ketaksamaan kita 2X tambah 2Y lebih kecil 180. Okay, sebab dekat sini tidak lebih. So bila tidak lebih, kita akan guna simbol lebih kecil. Okay, contoh yang kedua, seorang penjaja menjual sayur bayam dan sawi. Harga jualan bagi 1 kilo bayam dan 1 kilo sawi masing-masing RM3.50 dan RM4.50. Jumlah jualan yang diperolehi sekurang-kurangnya RM350 sehari. Okey, sekurang-kurangnya dia adalah lebih besar sama dengan. Okey, minimum jumlah jualan dia RM350 atau lebih. Okey, sebab tu kita guna simbol lebih besar sama dengan. So macam mana kita nak buat? 1 kilo bayam harga dia RM3.50. 1 kilo sawi harga dia RM4.50. Tapi kita tak tahu berapa kilo bayam dan berapa kilo sawi yang dia jual. Jadi kita akan tulis, kita akan darab harga sekilo dengan berapa kilo tu. Okay, bila kita tak tahu berapa kilo, yang bayam ni kita akan wakilkan dengan satu pemboleh ubah dan sawi ni pun kita akan wakilkan dengan satu pemboleh ubah. Dan biasalah untuk tajuk pengatur caraan linear ni, pemboleh ubah yang kita guna hanyalah X dan Y. Okay, itu biasa yang kita guna. Okay, jadi katalah bayam ni kita wakilkan dengan X dan sawi ni kita wakilkan dengan Y. So bila kita nak tulis model matematik dia, RM3.50 darab X tambah RM4.50 darab Y lebih besar sama dengan 350. Yang kedua, contoh kedua, yang ini kita wakilkan ketaksamaan. Okay, dia dah bagi ketaksamaan, kita wakilkan secara grafik. So bila secara grafik, kita lukis graf. Okay, kita lukis graf. Okay, dia bagi X tolak 2Y lebih besar sama dengan negatif 4. Okay, dia guna simbol kat sini lebih besar ada sama dengan. Jadi garisan graf kita akan guna garis padu kata dia kan, garis penuh. Okay, kalau yang B ni tak ada sama dengan. So kita akan guna garis putus-putus graf kita. Okay, tengok bila dia lukis graf. Okay, kita tengok X tolak 2Y. Okay, X tolak 2Y kecerunan positif ke negatif? Bila kita tukar dalam bentuk Y MX tambah C. Sebab kita nak tahu graf kita sama ada kecerunan dia positif atau kecerunan dia negatif. Graf boleh jadi kecerunan positif atau kecerunan negatif. Okay. Kalau tengok pada ni, bila kita pindah-pindahkan, kita akan dapat kecerunan yang positif. So graf kita yang pertama ni lah. Okay. Naik ke atas. Okay, boleh tahu adik tak kecerunan positif ni? Kita buat macam ni. X tolak 2Y sama dengan negatif 4. Kita tukar dia dalam bentuk Y MX tambah C. So negatif 2Y sama dengan negatif X
tolak negatif, tolak 4 kan? Tolak 4. Kita nak Y. So bila kita nak Y, negatif X bahagi negatif 2 tolak 4 bahagi negatif 2. So kita akan dapat Y sama dengan yang ni X per 2 tambah 2. Okay, tengok kat sini. X kan kita punya kecerunan kan, 1 per 2 X kat sini. Kecerunan kita positif. Jadi graf kita akan naik ke atas. Okay. So bila kita nak lukis graf, yang pertama kita jadikan X kosong. Okay, so bila X kosong kita akan dapat Y2. X kosong Y2. Letaklah satu titik dekat sini. Okay, lepas tu yang kedua, Y kosong. Y kosong X dapat berapa? X dia negatif 4. So kat sini. So garis. Dah untuk tajuk ni awak dah ada 2 titik pun dah okey dah. Boleh garis terus. Okay, so awak pun garis. Dapatlah satu garis lurus. Okay, guna garis penuh sebab dia guna simbol lebih kecil sama dengan. Okay, lebih kecil kita akan lorek di bawah graf. Okay, so ini kawasan lorekan dia. Okay, X tolak 2Y lebih besar dari lebih besar sama dengan negatif 4. Okay, tengok balik simbol kat sini tadi lebih besar. Lebih besar bila kita pindah kat situ dia jadi lebih kecil. Okay, lebih kecil. Jadi kita akan lorek dia di bawah graf. Okay, samalah untuk soalan B tu pun sama. Okay, kita akan lukis dulu graf. Dia tak ada simbol sama dengan. Okay, tengok pada graf dia tu dia lukis guna garis putus-putus. Lepas tu kena lorekkan rantau dia di mana. Okay, yang ini simbol lebih kecil, so dia lorek di sebelah bawah. Kalau simbol lebih besar, lorek di sebelah atas. Okay, contoh 3. Okay, baca-baca soalan untuk tajuk pengatur caraan linear macam ni lah. Dia akan bagi ayat. Okay, dia akan bagi ayat. Lepas tu awak kena keluarkan mana yang penting, kekangan dia semua tu. Lepas tu lukis graf. Dan soalan terakhir dia, cari maksimum atau minimum. Okay, cari selalunya ni lah untuk maksimum ke untuk minimum macam tu. Okay, contoh 3. Encik Andy bercadang untuk membina 2 jenis rumah iaitu A dan B di atas sebidang tanah berkeluasan 10,000 meter persegi. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati rumah A memerlukan tanah seluas 100 meter persegi, rumah B seluas 75 meter persegi. Okay, jika Encik Andy mempunyai peruntukan tanah yang terhad, maka rumah yang boleh dibina adalah sekurang-kurangnya 200 buah. Kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah itu. Okay, soalan A dia kita kena tulis dulu kekangan dia. Okay, kekangan berdasarkan ayat yang dia cerita dekat atas ni. Okay, daripada ayat ni dia ada 2 jenis tanah. 2 jenis rumah. Okay, dia ada rumah A dan rumah B. Okay, kita wakilkan rumah A dengan X, rumah B dengan Y. Okay, lepas tu baca lagi apa maklumat yang dia bagi. Rumah A, tanah seluas 100. Rumah B, tanah seluas 75. Dan jumlah keseluruhan tanah dia 10,000. Tanah yang dia ada tu dia boleh bina 200 buah rumah sahaja. Soalan A, kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah ini. Kekangan dia adalah, dia mempunyai tanah yang luas 10,000 meter persegi dan dia boleh bina rumah sekurang-kurangnya 200 buah.
Okey, ini kekangan dia. Dia cuma ada tanah sebanyak 10,000 sahaja dan rumah yang dia boleh bina 200 buah. Okey. B, tuliskan model matematik. Okey, tuliskan model matematik ni yang kita kena guna apa tu tadi, simbol ketaksamaan tu. Okey, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Okey, yang pertama, ayat yang pertama. Rumah A 100 meter persegi, rumah B 75 meter persegi. Okey, so dia boleh guna tanah 100 meter persegi untuk rumah A, tapi tak tahu berapa bilangan rumah A. Jadi 100x. Dan untuk rumah B tu dia guna tanah 75, tapi tak tahu juga berapa rumah B. Jadi 100x tambah 75y lebih kecil atau sama dengan 10,000. Okay, sebab dia tanah dia cuma ada 10,000 sahaja. Jadi tak boleh nak lebih. Okay, 100 meter persegi tanah untuk rumah A, X, tambah 75 meter persegi tanah untuk rumah B, Y, lebih kecil sama dengan 10,000. Okay, itu untuk tanah. Okay, yang 200 buah rumah pula ni, okay, X tambah Y. Okay, bilangan rumah untuk X berapa, untuk Y berapa kita tak tahu. Jadi X tambah Y, okay, sekurang-kurangnya simbol lebih besar sama dengan 200. Okay, X tambah Y lebih besar sama dengan 200. Okay, soalan C, lukis gambaran grafik bagi setiap model. So kita kena lukis dalam bentuk graf. Okay, nak senang nak dapatkan garisan graf ni. Okay, yang pertama ganti X dalam persamaan ketaksamaan dia bagi ni. Gantikan X dengan kosong, dapat nilai Y dia berapa, plotkan terus. Okay, awak akan tulislah dalam bracket. Lepas tu gantikan Y dengan kosong, yang ni X kosong. Lepas tu bila awak gantikan Y dengan kosong, awak akan dapat satu nilai untuk X. Terus plot, lepas tu sambung je garisan. Okay, dia sekurang-kurangnya 2 titik sahaja. Gambaran grafik ni dia bukan lagi graf yang penuh. Nanti kita akan belajar graf yang penuh dalam aplikasi. Pada buku merah awak, yang ni. Nota pengatur caraan linear pada muka surat 188. Okay, nota ayat matematik dengan ketaksamaan dia. Okay, kalau Y lebih besar. Okay, tengok kat situ Y lebih besar, dia akan guna simbol lebih besar dekat situ. Nampak kan? Okay, keyword dia kat sini lebih. Y lebih daripada, so kita guna simbol lebih besar. Kalau kurang daripada, simbol lebih kecil. Tidak lebih, lebih kecil sama dengan. Tidak kurang, lebih besar sama dengan. Okay, Y sekurang-kurangnya lebih besar sama dengan. Sebanyak-banyaknya lebih kecil sama dengan. Okay, nilai maksimum lebih kecil sama dengan. Minimum lebih besar sama dengan. Okay, hasil tambah apa semua tu, yang ni yang bawah ni selalunya yang banyak untuk soalan pengatur caraan linear. Untuk setiap kawasan berlorek, nyatakan ketaksamaan yang ditakrifkan oleh rantau tersebut. Okay, ni saya nak awak mahir dulu benda ni. Okay, graf yang pertama, dia tak bagi pun persamaan. Dia ada satu garis tegak pada X sama dengan 1. Okay, pada paksi X, garis tu dia melalui paksi X pada 1. Jadi apakah persamaan garis ini? X 1. Okay, persamaan dia, kalau asal persamaan dia adalah X sama dengan 1. Asal. Okay, awak tengok kawasan berlorek dia sebelah kanan. Okay, dia lorek sebelah kanan. So, bila dia lorek sebelah kanan, lebih besar dan dia guna garis penuh sama dengan. Okay. Sebab dia suruh untuk ke setiap kawasan berlorek kan. Setiap kawasan berlorek. Okay, jadi awak akan tulis X lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sebab dia lorek di sebelah kanan.
Ada sama dengan dekat bawah tu sebab dia menggunakan garis padu. Okey, garisan padu. Okey, yang kedua. Y X tambah 4. Dia lorek bawah graf. So lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil atau sama dengan? Okey, lebih kecil sama dengan. So Y lebih kecil sama dengan X tambah 4. Soalan C, dia guna garis penuh, dia lorek bahagian atas. Okey, salin je dulu dia persamaan yang dia bagi tu. Y negatif 2X tambah 3. Okey, simbol apa nak letak? Lebih besar. Okey, lebih besar. Ada tak sama dengan? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia garis putus-putus. Okey, soalan D. Syamil, jawapan D. Y Y. lebih besar atau sama dengan Okey, lebih besar sama dengan? X tambah 1. Okey, X tambah 1. Okey? Betul? Betul jawapan Syamil. Syabas. Okey, E. Soalan E. Ada 3 garisan graf. Okey, ada 3. Awak bagi 1 je dulu. Okey, untuk nombor 3, Y lebih kecil sama dengan X. Okey, nombor 2. Yang nombor 2 ni, garisan nombor 2. X lebih kecil sama dengan 4. X lebih kecil sama dengan 4. Okey, garisan yang pertama, macam mana nak buat garisan yang pertama? Siapa ada idea macam mana nak buat garisan yang pertama? Awak tengok pintasan Y dia 4, pintasan X dia pun 4. Pintasan Y 4, pintasan X 4. Dia sama. Okey, bila tak pernah saya beritahu dulu yang ni. Bila pintasan dia sama nilai, X tambah Y, okay, dia lorek bahagian atas dan dia guna garisan penuh, so dia sama, lebih besar sama dengan 4. Buku merah. Okay, buku merah, muka surat 188, soalan 1, A, B, C, D. Okay, kekangan yang pertama, apakah jawapannya? Y lebih besar atau sama dengan 5. Okey, betul. Y lebih besar sama dengan 5. Kekangan yang kedua. Awak jawab lagi apa? Bagi habis. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 13. Nombor 3 tu macam mana cikgu? Nombor 2. Apa tadi nombor 2? X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 13. Okey, lebih kecil sama dengan 13. Okey, yang ketiga. Jumlah perbelanjaan sebanyak-banyaknya. Dekat atas tu kan ada sebanyak-banyaknya, dia lebih kecil sama dengan kan. Lebih kecil sama dengan, jadi X tambah Y pula. Sekejap, jumlah perbelanjaan. So 80X tambah RM1.20 Y. Lebih kecil sama dengan 10. 0.8 X tambah 1.0 Y lebih kecil sama dengan RM10. Okey, 10. Okey. Oh, saya tak tengok jawapan. Jawapan cikgu tu bagi ni Yang soalan A yang ketiga dia bagi tu 80X tambah 120Y 10,000. Okey. Kekangan yang ketiga ini kalau nampak dia tak cantik sebab dia dalam perpuluhan. Okey. Jadi kita tukarlah dia kepada nombor bulat. So bila tukar pada nombor bulat, kita gerakkan 2 lah sebab kat sini RM1.20 kan. RM1.20 kita gerakkan 2. Jadi yang lain pun semua kita gerakkan 2 tempat. So yang ni 80, 1, 2.
8 gerak 2. So 80x tambah 100. 120y lebih kecil sama dengan 10,000. KB. Rafana dan Rafana. X lebih besar ataupun sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 8. Okey, yang pertama. Yang kedua. X tambah Y lebih kecil ataupun sama dengan 20. Okey, X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. RM80 X tambah RM20 Y lebih kecil ataupun sama dengan 10. Ya, betul. Kekangan yang ketiga tu Pau boleh buat 180x tambah 120y lebih kecil sama dengan 3,000. Okey, soalan C. Jualan roti jenis A adalah sebanyak-banyaknya RM80. Okey, bila dia kata jualan roti jenis A tu, awak kena darab dengan harga dia jual RM1.80. Tapi kita tak tahu dia jual berapa. So kita akan darablah dengan A sebab roti jenis A tu kita wakilkan dia dengan X. Jadi RM1.80 darab X. Okay, lebih kecil sama dengan. Sebanyak-banyaknya lebih kecil sama dengan. Apa tadi? RM1.80 X lebih kecil sama dengan 80. Okay, kekangan yang pertama. Kekangan yang kedua, jumlah kedua-dua jenis roti yang dijual kurang daripada 450. Okey, jumlah kedua-dua jenis roti. Roti ada X dan Y. So, X tambah Y kurang dari 450. Jadi, lebih kecil 450. Okey, kurang daripada dia tak ada sama dengan kat bawah tu. Okey, lebih kecil 450. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, jumlah jualan kedua-dua jenis roti tersebut sekurang-kurangnya 200. So yang ini RM1.80X tambah RM1.50Y. Okay, sekurang-kurangnya lebih besar sama dengan 200. Okay, kalau nak hilangkan pecahan, okay, gerak 2 tempat, yang ni pun gerak 2 tempat, yang ni pun gerak 2 tempat. So, akan dapat 180X tambah 150Y lebih besar sama dengan 20,000. Terima kasih untuk yang hadir kelas pagi ni dan kita jumpa lagi waktu KJJK nanti.